Alhamdulillah, dengan izinnya juga kita masih diberikan peluang dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk terus bersama-sama beribadah di masjid yang indah ini. Sidang hadirin dan hadirat yang dikasihi sekalian, marilah kita memulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab. Semoga majlis kita diberkati sehingga ke akhirnya. Al-Fatihah. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabat baginda. Yang dialu-alukan Al-Fadil Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas Al-Hafiz, tuan penceramah kita pada malam ini. Yang berusaha Tuan Muhammad Asim bin Muhammad Ali, perunding latihan kanan Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif Intan Bukit Kiara. Yang berusaha Saudara Muhammad Azri bin Kamri, pengarah program ceramah perdana pemimpin akhir zaman, kepentingan akhlak kesempurnaan ilmu. Yang berusaha Tuan Haji Abdul Rashid bin Abdul Razak, pengerusi Masjid Al-Muttaqin Taman Ria Sungai Petani Kedah. Barisan perunding latihan Kluster Kepimpinan dan Pembangunan Eksekutif Intan Bukit Kiara, ahli jawatan kuasa karya Masjid Al-Muttaqin Taman Ria Sungai Petani Kedah. Peserta kursus Diploma Pengurusan Awam Bilangan 1 2013 Ultras Intura. Seterusnya hadirin dan hadirat yang dihormati sekalian, selamat datang ke program ceramah perdana bersama Al-Fadil Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas Al-Hafiz. Untuk makluman Al-Fadil Ustaz dan juga hadirin hadirat sekalian, program ceramah perdana ini merupakan inisiatif para peserta kursus Diploma Pengurusan Awam Bilangan 1 2013 Ultras Intura bersama jawatan kuasa Masjid Al-Muttaqin Taman Ria Sungai Petani Kedah Darul Aman. Ia adalah salah satu program di dalam minggu sintesis khusus DPA Bilangan 1 2013 Ultras Intura. Tujuan penganjuran program ini adalah untuk menerapkan nilai-nilai murni serta kemanusiaan dalam diri setiap peserta khusus DPA dan masyarakat setempat melalui penghayatan berlandaskan syariat Islam, dan juga memperkukuhkan jati diri para peserta kursus sebagai pemimpin harapan negara melalui pemahaman konsep kepimpinan berlandaskan agama. Alhamdulillah, pada malam ini kami merasa amat berbesar hati dengan kehadiran seorang tokoh agama yang amat dikenali dan disegani, yaitu Al-Fadil Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas Al-Hafiz, untuk meluangkan masa berkongsi ilmu bersama para hadirin semua. InsyaAllah, Al-Fadil Ustaz akan membicarakan mengenai pemimpin akhir zaman, ketinggian akhlak dan kesempurnaan ilmu. Hadirin dan hadirat sekalian, firman Allah Subhanahu wa taala yang bermaksud, nescaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang diberi ilmu agama beberapa darjat. Surah Al-Mujadalah ayat 11. Tanpa mengelengahkan masa, majlis dengan penuh takzim menjemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Kazim bin Ilyas Al-Hafiz untuk menyampaikan ceramahnya yang bertajuk Pemimpin Akhir Zaman, Ketinggian Akhlak dan Kesempurnaan Ilmu. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير صدق الله العظيم. Terima kasih Tuan pengacara majlis yang saya hormati Encik Muhammad Asim bin Ma'ali,
selaku perunding latihan kanan Intan Bukit Kiara, mengurusi Masjid Al-Muttaqin Taman Ria, Saudara Muhammad Azri selaku pengarah program barisan pegawai dan kaki tangan Intan Bukit Kiara dan Intan Wilayah Utara, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, pemimpin-pemimpin masyarakat muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bertemu pada malam ini dalam satu majlis ilmu. Mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, Nabi kata kullukum ra'in. Setiap daripada kamu ni adalah pemimpin. Setiap daripada kita ni tuan-tuan pemimpin. Kalau tak jadi pemimpin betul-betul sebagai pemimpin negeri, pemimpin negara, pemimpin masyarakat, kita menjadi pemimpin keluarga. Kalau kita tak jadi pemimpin keluarga, isteri tak anak pun tak ada, suami pun tak ada, kita jadi pemimpin pada diri kita sendiri. Kita pimpin mata kita tengok benda yang macam mana, pimpin telinga kita jadi dengar yang baik-baik, pimpin lidah supaya bertutur benda yang elok-elok. Kalau kita betul-betul pimpin tuan-tuan tubuh badan kita ni elok-elok, anfusakum wa ahlikum nara, kamu jaga diri kamu, kamu jaga ahli keluarga kamu daripada api neraka, selamat tuan-tuan. Kita kena ingat bahawa kita hidup dalam dunia ni tak lama, sangat. Walaupun umur kita lah ni 70, tapi tak terasa pun 70. Punya cepatnya masa berlalu. Padahal dah 70 tahun, tapi tak terasa. Apa yang kita rasa selama 70 tahun kita hidup? Rasa apa? Rasa nasi paprik semalam hilang? Tak rasa lah. Kok nak rasa laksa ikan seekor? Hilang. Dia nak ingat yang dulu-dulu pun tak boleh nak ingat semua, tak boleh nak rasa semua. Tak tahu umur kita ni pi ke mana. Umur yang kita duk rasa ni bila? La yang kita duk rasa umur kita. Sekarang kita boleh pegang gelas, sekarang kita boleh cakap, sekarang kita boleh jalan, sekarang kita boleh nikah, sekarang kita boleh naik bas, naik kereta. Sekarang lah umur kita. Hak lepas-lepas tu bukan lah. Lepas habis lah. Hak nak main ni tak tahu ni. Saya nak main tadi, dia pun duk telefon, dia kata ustaz, orang pondok kita meninggal maghrib tadi, jatuh. Dan bila main, buat semua CPR, buat apa semua, meninggal lah. Lah duk mesej dengan mereka, bawa balik pergi mana, siapa nak beranak nak main jemput. Pagi tadi dia main kuliah saya, kelas saya. Malam ni tak ada. Pagi tadi duk gelak dengan dia, main duk ucap terima kasih lah apa lah semua. Hari ni tak ada, tang tak ada. Serupa dengan saya apa lah, dia bercakap. Balik lagi kata lah accident, tak ada. Sak je tuan-tuan. Nama saya ni Ustaz Kazim, orang panggil Ustaz Kazim, nama betul Muhammad Kazim bin Ilyas. Lah orang panggil Ustaz Kazim alias Ustaz Khinzir, kan? Alias Ustaz Babi, tuan-tuan. Sekarang saya orang hidup, orang panggil saya Ustaz Kazim. Katalah saya meninggal, lah orang panggil Ustaz Kazim. Meninggal pukul 10 malam, orang panggil apa? Awak panggil apa? Assalamualaikum Din. Assalamualaikum, ni nak abang ni Ustaz Kazim tak ada. Awak dia pergi mana? Mati lah, tak ada pergi mana lagi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lah jenazah dia ada kat mana? Tukar nama tu. Lah jenazah dia ada kat mana? Ada orang panggil lah Ustaz Kazim kat mana? Tak ada lah. Dah mati lah, orang panggil Ustaz apa lagi lah. Panggil jenazah. Dia tukar nama lah tu.
Serupa kita, penyanyi terkenal hari ini meninggal dunia di Hospital Ampang kerana sakit buah pinggang. Jenazah beliau akan dikebumikan di Tanah Pukul Ampang selepas zuhur pagi besok. Jenazah beliau sebut tukang. Maknanya tuan-tuan, sangat kita hidup dalam dunia. Jadi kalau kita hidup sangat dalam dunia ni, sangat, kenapa kita tak pimpin untuk jadi orang baik diri kita? Terus ada fikir orang lain lah. Orang lain tu hak dia punya. Allah kata jaga diri hang, qu anfusakum, jaga diri hang, pimpin diri hang dulu. Selepas diri hang, pimpin pula keluarga hang. Allah pesan pada kita. Sebab hidup kita ni tak lama. Kita dah tak ada masa, tuan-tuan. Seorang meninggal. Seorang memenuhkan tanah perkuburan. Dia tak kira daripada raja sampai menteri, sampai artis, sampai ustaz, sampai ahli syarikat, sampai yang tak ada nama disebut dalam dunia ni, habis meninggal. Seorang. Mari dulu amat busuk, Pimai Tangtung meninggal. Sebelum tu pula Norino, sebelum tu pula Rusnah Makno. Tu artis. Dia ambil yang No dulu. Dia jaga-jaga nama No banyak ni. Makcik No, Kak No jaga balik Allah. Jadi tuan-tuan, kita hidup sah. Pertemuan kita ni pun sah. Sah sangat pertemuan kita. Saya mula start ceramah ni pukul 9.05. Lah 9.20. InsyaAllah saya habis ceramah ni pukul 10.30 habis. 1 jam setengah jumpa tuan-tuan. 1 jam setengah je jumpa tuan-tuan. Jadi apa kata pertemuan kita yang 1 jam setengah ni, pertemuan yang tak ada dosa. Saya tak mengata kat tuan-tuan, tuan-tuan tak mengata kat saya. Saya tak ngumpat tuan-tuan, tuan-tuan tak ngumpat saya. 1 jam setengah ni di hari kiamat tak ada kira dosa. 1 jam setengah kita main ni kira pahala. Ni awal-awal sampai dosa. Awal-awal sampai dosa. Tengok Ustaz Kazim naik atas pentas. Nampak dalam TV cerah. Tengok betul gelap. Tuan-tuan, bukannya seronok pun mengata ke orang. Tengok lelaki orang gemuk, Masya Allah, jenuh bagi makan. Berkata orang gemuk, Masya Allah gelapnya, tu tak nampak apa, buka mata baru nampak. Kita kata apa faedah kita? Tak ada faedah apa. Tapi kesan apa yang kita kata ni tuan-tuan, berpanjangan sampai di hari kiamat. Di hari kiamat bukan macam kita ni yang tak ada kursi duduk diri ni, tak apa, agak-agak lengah boleh duduk. Agak-agak ada harga tu, ayak belambak di luar. Agak-agak lapar, belakang ada orang jual kuih pau, ada mi cokutiam. Agak-agak mengantuk, di balik rumah. Agak-agak panas, di balik rumah buka ekor. Agak-agak hunsin main dengar ceramah, di balik rumah tengok cerita Korea. Tak ada siapa larang. Tapi di hari kiamat Allah nak soal kita setiap perkataan yang kita cakap. Allah soal balik tuan-tuan. Bukan sepatah, setiap perkataan. Bayangkan, perkataan yang kita cakap ada 3. Pertama, benda yang berpahala. Nama dia qaulun ma'ruf, perkataan yang baik, perkataan ma'ruf yang baik-baik. Assalamualaikum, itu perkataan yang baik. Bismillahirrahmanirrahim, perkataan yang baik. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr, perkataan yang baik. Perkataan yang baik menyabarkan orang, perkataan yang baik menenangkan orang, perkataan yang baik menggembirakan orang, perkataan yang baik zikrullah, perkataan yang baik baca Quran, baca hadis. Yang ni dapat pahala, yang ni tak gaduh apa. Tuan-tuan sebutlah walaupun sikit dapat pahala.
Saya sedih lah makcik. Sabar. Sabar tu pun dapat pahala. Kenyang lah maklum, alhamdulillah, dapat pahala. Walaupun sikit. Walaupun sikit. Jika perkataan tu sebut pada benda hak betul. Kalau sebut pada benda hak tak betul, tak kena juga. Baik, banyak duit ni buat belanja aku makan pula ni. Alhamdulillah, malam kena nombor ekor. Tu buat kena beri kesyukuran sikit lah, bagi empat makan. Mak ayat tu tak jenis tuan-tuan. Tu bukan makruf nama dia, tu maklub nama dia. Perkataan yang kedua ialah perkataan yang berdosa. Bila buka aja perkataan, buka aja mulut, habis. Kalau simpan dalam hati tak apa ni, dia tak terkeluar tak apa, duduk dalam hati. Tengok orang gemuk, ya Allah, gemuk je dalam hati, tak apa. Hati mana boleh diam? Hati dia tak boleh diam daripada bercakap. Cuba saya diam, saya diam, tuan-tuan pun diam. Kita kira 2 saat aja diam. Hati tuan-tuan cakap tak? Cakap, oh suruh orang diam. Nampak hati tu cakap. Saya bercakap seorang-seorang, tuan-tuan dalam hati bercakap. Saya bercakap seorang, tapi dalam hati tuan-tuan bercakap. Bila nak habis? Ni hati duk cakap. Nyapa aku budak ni. Aku nak balik dalam hati. Adakah berdosa? Dia tak berdosa sebab belum dilafazkan. Sebab tu Ki Aryu kata, jangan kau lafazkan. Jangan lafazkannya. Nampak? Jangan lafaz. Duk diam-diam sudah. Perkataan itu menjadi berdosa bila kita lafaz. Bila kita lafazkan tuan-tuan, dia jadi berdosa. Apa pun perkataan yang tak elok, adu domba, umpat, caci maki, marah yang bukan-bukan, maki hamun, semua benda ini Allah akan hisap. Tuan-tuan makan nasi, makan nasi basi, bodoh betul, jamu orang nasi basi, oi bangang, Allah soal di hari kiamat. Jaga-jaga tuan-tuan. Kita tengah dengar ceramah ni, hujan turun, bewok tu. Sudah tuan-tuan. Tu bukan bewok, tu hujan. Bewok ke hujan tak kenal. Dia maki orang siapa? Yang ketiga, perkataan yang sia-sia, dosa pun tak, pahala pun tak. Dosa pun tak, pahala pun tak. Ramai yang tadi tu. Tu nama dia tak ada apa, tak ada apa makna. Tak ada apa. Baju ustaz tu empuk kat mana tu? Tu tak ada apa, dosa pun tak, pahala pun tak. Lawa betul benda dia banduk kain putih. Tu nama dia, tak ada apa-apa. Dosa pun tak, pahala pun tak. Semua benda ni akan dihisap di hari kiamat. Hei tuan-tuan, lagi banyak cakap, lagi banyak Tuhan soal. Tu ustaz ceramah saya banyak cakap. Saya pun main ceramah, dia ustaz cakap takut dosa. Tu nama dia ceramah bisu. Ceramah ni kena cakap benda baik. Kalau dapat pahala, kalau saya cakap benda baik. Tapi kalau saya cakap benda dosa, walaupun nama dia ceramah, tetap dosa. Kalau saya cakap benda jahat, ceramah agama, saya punya maki orang lah, kepala bapa, haram jadah, sewel, gila. Walaupun namanya ceramah, saya pula pakai serban, tu dia macam tudung saji atas kepala, punya besar, janggut panjang sampai ke pusat. Tuhan tak tengok serban, Tuhan tak tengok piak, Tuhan tak tengok janggut. Tuhan tengok apa yang Han cakap. Jom tuan-tuan, kita duduk atas dunia ni, kita jadi baik. Sebab tak lama kita jadikan saat kita ni saat yang membahagiakan. Sebab tu mula-mula saya sebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula-mula dah percakapan yang baik. Tuan-tuan pun ramai-ramai jawab, walaupun ramai yang tak jawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, awal-awal perkataan dah doa. Cantiknya tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
kita cakap yang baik-baik. 1.5 jam kita duduk di sini, di hari kiamat nanti Allah kira sebagai pahala yang besar. Sebab tu tuan-tuan, jom apa benda yang kita buat, elakkan dosa. Dan kita buatlah apa yang kita buat sekarang ni adalah benda yang sangat membahagiakan kita di dunia dan di akhirat. Yang mana ada suami, jadikan suami ni benda yang membahagiakan. Saat bersuami, saat beristeri, saat ada suami, saat ada isteri, biar rumah tangga kita ni saat yang membahagiakan. Akak-akak kena minta maaf kat suami selalu, supaya tak ada dosa. Dia nak pergi kerja, cium tangan, abang tak maaf no. Sekali dia balik kerja, abang tak maaf no. Dia tengah kerja hantar mesej, wang tak maaf. Dia tengah makan, abang tak maaf. Dia tengah tidur, guncang dia, abang tak maaf. Kena masuk hospital dengan tadi, sepok lagi dia. Aku nak tidur, minta maaf, minta maaf. Abang-abang pun minta lah maaf dekat akak. Berapa banyak dosa kita dengan isteri kita. Biar kita mati dulu atau dia mati dulu, keadaan dua-dua redha meredha. Minta maaf. Abang ni tak payah tunggu hari raya apa Abang nak minta maaf lah. Isteri pun nak cemut. Dia kata, abang cik lama dah maafkan abang, tak ada apa dosa. Apa dosa abang pun cik maaf. Makasih lah Pak. Abang nikah 2 lama dah, tak apa lah. Dah maaf ni tak apa lah. Masuk paper pula besok, seorang suami disimbah cuka. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, sebab tu saya teringat cerita P. Ramlee 1965. P. Ramlee menyanyi kat Zoo Negara. Lawa kucing. Oh, main-main. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, P. Ramlee sebut lagu dia apa? Saat yang bahagia datang sekejap saja, namun dalam hatiku tidak dapat melupa. Seandainya kita rindu, sebutlah, oh sebut namaku selalu. Tengok P. Ramlee kata, saat yang bahagia cuma sekejap saja. Bawa dalam kisah asmara, kalau kau rindu padaku, sebut namaku selalu. Sebab tu orang yang baik ialah orang yang sentiasa disebut namanya. Tuan-tuan nak kenal siapa orang baik? Bila dia ada, kita rasa selesa sangat. Bila dia ada, kita rasa selesa sangat. Balik-baliknya suami, isteri sambut, abang, anak. Abang, sehari mai pula ayah dia kata, anakku, isteriku, seronok lah. Seronok sangat abang balik. Itu maknanya suami yang baik. Orang yang baik itu ialah bila tidak ada, dirindui sangat. Mak, ayah bila balik? Katanya besok. Lamanya mama. Dah 2 hari dah. Mama pun lama tunggu ayah. Baru 2 hari. Ingat sangat kan? Ya. Orang yang tidak baik itu apa? Bila ada, dia menyampahi. Balik dah mak. Mak ayah balik mak. Singa balik lah. Pagi singa entah. Senyap sunyi nak beranak. Televisi tutup. Semua agak macam buku. Takut ke pak. Bila pak pergi kursus, mak ayah pergi mana? Ayah nak pergi kursus Melangkawi tu. Berapa hari mak? Minggu. Seronok mak anak ayah tak ada. Mak seronok lah. Kata dia, mak seronok, anak seronok. Makna tak orang baik lah. Sebab itu tuan-tuan, cuba kita cari jalan supaya apa yang kita buat ni, kita buat yang terbaik. Allah sayang, Nabi sayang pada kita, manusia sayang pada kita, malaikat sayang pada kita, binatang-binatang pun doa pada kita. Kucing pun baik, dia pun nak dengar ceramah. Subhanallah. Ni kita main malam ni, malaikat suka. Malaikat ni banyak jenis tuan-tuan. Ada hak kerja cabut nyawa, dia main ziarah kita 70 kali sehari.
70 kali setiap 2 jam, setiap 1 jam berapa kali dia main? 3 kali dia main. Main 3 kali tengok, oh ada nyawa lagi balong ni. Sekali main, oh ada nyawa lagi balong ni. Sekali lagi main lagi, ada nyawa lagi, ada nyawa lagi, ada nyawa lagi. Tutup, tak ada nyawa dah. Habis balong ni, aku cari nyawa hang, rezeki hang kat sana pun tak ada, sana pun tak ada, aku cabut nyawa hang. Cuma masalah dia tak habaq. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dia tak habaq. Kalau lah dia habaq, tuan-tuan, seronok. Dia apa ni? Malaikat maut. Main apa? Cabut nyawa hang. Masa aku nak ngucap. Tak ada nak habaq, tuan-tuan, dia main rentak. Tadi saya tanya pakcik tak meninggal, pakcik yang meninggal, macam mana dia boleh meninggal? Dia tengah duduk paku dinding pukul 6.30 nak gantung frame Quran. Tengah duduk gantung rebah dan isteri dia sambut tak empas kepala, upah darah tinggi. Main panggil ambulans, meninggal. Dia tak habaq, tuan-tuan. Sebab tu kita beruntung kalau malaikat tu macam nak habaq dengan kita. Bila sakit, sakit tu seolah-olah Tuhan nak beritahu nak mati dah. Beringatlah, ni tengah duk sakit tikam nombor ni, berotok kedai nombor, jumpa kawan kat depan. Bila main dia baru sat-sat. Bila pun sat-sat, aku kau pelarak ni dada jadi pedih lagu nak tu. Loh, dalam sakit tu pun beratok nombor ekor ni. Tengah duk beli tu Cina haji tu kata, haji insaf lah tuan-tuan, rebah mati terus tu. Subhanallah. Sakit itu peringatan. Yang kedua, apa peringatan? Cuba buka piah, banyak dah ubat. Makcik-makcik cuba buka dulu. Dia ubat macam puaka ni rapid. Subhanallah, Masya Allah. Itulah tanda Allah sayang. Dah baik kan? Okey. Dia ambil saya kan, dia pegang bau bunga. Ini saya perasan tak? Tuan-tuan, Allah Ta'ala dia habaq pada kita, hang nak mati, hang ingat. Hak di kubur bertambah batu nisan. Mana ada kubur kurang batu nisan? Tambah. Itu tandanya bahawa Allah bagi peringatan pada kita, satu hari malaikat akan ziarah kamu dan cabut nyawa kamu. Subhanallah. Ada malaikat namanya di dalam kubur Munkar dan Nakir. Munkar dan Nakir. Sebab ada saya pergi ceramah satu tempat, mereka jemput satu YB main resmi ceramah. Naik ceramah duduk dah restrom. Saya merasa bangga sebab turut hadir bersama dengan tuan-tuan dalam majlis ceramah perdana kita pada malam ini. Kerana ini adalah satu usaha yang baik yang kita sebut sebagai amal ma'ruf munkar nakir. Astagfirullahaladzim. Munkar nakir tu kubur YB oi. Aduh, harap tu. Macam-macam jenis hak kita duk jumpa. Ada satu orang pula saya jumpa, kita hendaklah mengikut ajaran Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi Muhammad SAW merupakan contoh teladan. Muhammad SAW, baru saya perasan ucapan dia tu SAW, dia baca SAW. Orang sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu